keputusan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk melihat masa depan, kita perlu menoleh ke belakang supaya kita tahu dari mana kita datang. Jika kita tidak tahu dari mana kita datang, kita sebenarnya sedang menuju ke belakang, walaupun hakikatnya kita sedang menuju ke hadapan. Maka pandanglah pada sejarah, kerana sejarah tidak pernah salah. Terima kasih penaja acara yang lunak suaranya, panel juri bersama-sama, penjaga masa, rakan-rakan aspa, seterusnya saudara-saudari, penutur bahasa tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu bahasa. Kalau di barat ada Chaucer, di alam Melayu ada Hamzah Pansuri. Kalau di barat ada Cheng Sen, di alam Melayu ada hikayat Raja-Raja Fasal. Bukan setakat menuturkan, tetapi mengungkapkan dan menggambarkan intelektual bangsa sejak zaman berzaman. Maka percayalah bicara seperti saya pada hari ini, bahasa Melayu memartabatkan bangsa. Saudara-saudari, bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan, bahasa rasmi yang tersurat dan tersirat, yang tertera dan terpahat dalam perlembagaan persekutuan. Maka benarlah kata Profesor Diraja Ungku Asir, semua elemen ini amatlah penting kerana bukan sahaja mampu memanusiakan manusia, tetapi membina pribadi mulia dan membentuk ketamadunan bangsa. Persoalannya, bagaimana bahasa Melayu mampu memartabatkan bangsa? 3 rencah bahasa saya mencairkan, mengurai persoalan minda, mengerai kesulitan di jiwa. Pertama, semangat nasionalisme membentuk jati diri bangsa. Hampir setengah abad negara mencapai kemerdekaan, bahasa Melayu menjadi asas pembinaan negara bangsa. Perlembagaan persekutuan, Akta Bahasa Kebangsaan, Akta Pendidikan, Akta Dewan Bahasa dan Pustaka menjadi tonggak memartabatkan bangsa. Negara ini, negara kita. Kita adalah bangsa Malaysia, penutur bahasa Melayu tercinta. Jangan ada sesiapa cemarkan jernih perlembagaan. Jangan ada sesiapa ubah akta-akta bahasa kebangsaan. Jangan ada sesiapa lupuskan identiti bangsa bertamadun. Jangan ada sesiapa cuba-cuba, kerana satu kesiapan. Bangsa bersatu menuntut keadilan. Saudara-saudari, kedua, bahasa Melayu diperteguh, jambatan perpaduan terkutuk. Sejak kecil kita dididik, kita dilentur agar bahasa tidak luntur, agar bahasa Melayu tidak kenali. Bahasa Melayu kita sanjungi agar hubungan baik bersama insan kekal harmoni. Membentuk generasi muda yang cintakan bahasa tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Ibu bapa memainkan peranan utama membentuk dengan suri teladan. Dari prasekolah hinggalah ke peringkat pengajian tinggi, dari pihak kerajaan, DPP, hinggalah kolaborasi pelbagai agensi merancang pelbagai agenda bahasa. Tujuan satu, bagi melatih, memupuk dan memastikan pembentukan perpaduan dilaksana. Menerusi kajian hubungan etnik UNESCO 2014, kesantunan rakyat negara kita berada di tahap ke-7 terbaik dunia. Malah indeks keharmonian kaum pula mencatatkan skor 8 daripada 10 markah antara negara paling harmoni di dunia. Bukti jelas bahawa dengan mengamalkan bahasa Melayu,
Bangsa itu bukan sahaja hidup dalam keadaan aman harmoni, malah akan disanjung dan dipandang mulia. Saudara-saudari yang saya muliakan, tiganya, penguasaan bahasa Melayu di Semai, bangsa berhemah di Jangan. Uniknya, potret kemajukan bangsa Malaysia banyak dilakari warna-warni toleransi. Bagi kita, bahasa Melayu telah menyerlahkan kedudukannya. Malah bahasa Melayu telah ada sejak zaman berzaman. Cuba kita lihat selebriti Magdan menjadi terkenal hanya kerana fasih berbahasa Melayu. Cuba kita lihat kepetahan PAPM yang menghimpunkan 51 buah negara. Jika tidak, ianya akan berlaku seperti isu Menteri Kewangan kita sendiri yang mengeluarkan kenyataan di dalam bahasa Mandarin. Namun, beliau telah mohon maaf kembali kerana beliau sedar bahasa Melayu lambang jati diri dan cerminan bangsa Malaysia. Saudara-saudari, janganlah kita kusyuk menyelami sungai kemodenan, kita lupa berpijak di dunia nyata. Jaga bahasa, kekal di malam, tak lampau di hujan, tak lekang di panas. Secara tuntasnya, bahasa Melayu mampu membentuk pribadi insani, membina bangsa berhemah tinggi dan teguh jati diri. Apabila kesemua rencah-rencah dalaman ini kita adun bersama-sama, maka terhasillah citra bangsa yang berjiwa merdeka, dipandang mulia dan tinggi martabatnya. Saudara-saudari, saya bawakan satu ingatan kita bersama. Sampai bila-bila, meskipun kita mampu merangka 1001 rancangan dan tindakan sekalipun, ianya tidak akan memberi apa-apa makna andai kita sendiri dan saya tidak memegang kunci utama dan berpegang teguh kepada bahasa kebangsaan, bahasa kebanggaan kita. Jadilah kita seperti rumput dan lemah lembut, tak luruh di peribut. Jadilah karang di dasar lautan, tak terusik dilanda badai. Rencah rasa bersatu rasa, satu jiwa, satu bahasa. Maka benarlah bahawa bahasa Melayu memartabatkan bangsa. Terima kasih Saudari Nur Mariana. Saya ada menyebut tentang indeks keharmonian tadi. Bagaimana bolehkah saya dijelaskan lebih sedikit bagaimana pemerkabatan bahasa Melayu itu mampu meningkatkan indeks keharmonian masyarakat kita? Terima kasih kepada yang bertanya. Saya menjawab dan saya timbang satu kenangan di mana kejayaan rakyat Malaysia apabila salah seorang pemain bola sepak Malaysia berjaya menjaringkan gol yang memukau dunia. Cuba saudara-saudara bayangkan, dan apakah harapan kita andai pada penganugerahan Puskat Faiz Sobri mengeluarkan ucapan dalam bahasa Melayu, disaksikan seluruh dunia dan mendapat liputan di seluruh Malaysia. Begitulah perasaannya jika bahasa Melayu diberikan di mata dunia. Bagaimana bukti keharmonian itu adalah contohnya di Sarawak kita ada 200 bahasa suku, tapi menggunakan satu bahasa untuk difahami oleh semua suku. Bagaimana toleransi dan juga kefahaman kita bersama. Contohnya dengan satu bahasa, kita tidak akan berprasangka kepada mereka kerana kita faham apa yang mereka katakan. Dan keharmonian juga dapat dilihat bagaimana dengan satu bahasa kita dapat mengumpulkan mereka pada hari kebangsaan. Dengan satu bahasa, kita mampu berkumpul bersama.
Ya, itu.